Itu Atap bawah. anda boleh cek ni. Atap bawah buka atas tingkat atas. Okey okey. Ada dari luar ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Alhamdulillah bertemu pada hari ini dengan keizinan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran, kedatangan di dalam majlis ilmu pada tengah hari yang barakah ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali menyambung pengajian daripada kitab pengajian 40 hadis yang menerangkan tentang akhlak-akhlak yang mulia. Jika tidak silap catatan saya, kita berada pada hadis yang ke-20 pada hari ini. Betul? Kerana lama, lebih daripada 6 bulan ingat ataupun lebih 6 bulan kuliah terakhir pada bulan Mac atau Februari yang lalu. Jadi insya-Allah kita sambung terus ke hadis yang ke-20 di bawah tajuk tersenyum bila berjumpa orang, yang mana senyuman itu merupakan satu sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pekerti dan akhlak yang mulia adalah mudah tersenyum. Jadi mudah tersenyum itu merupakan antara amalan dan akhlak yang terpuji. Jadi kita ambil di sini ada dua matan hadis yang didatangkan oleh pengarang kitab. Kita baca kedua-duanya dan kita lihat terjemahan kedua-duanya. Kemudian kita akan membaca syarahan kepada hadis. Hadis yang pertama, an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa fi riwayatin anhu, dan riwayat yang kedua, rujukan yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Sadaqatun, hadis rawahu At-Tirmizi. Jadi itu dua matan hadis yang didatangkan oleh pengarang kitab untuk menjadi rujukan kepada perbincangan kita pada hari ini. Jadi kita ambil hadis yang pertama daripada Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, jangan engkau menganggap hina ataupun menganggap remeh sesuatu kebaikan, walaupun kebaikan itu berupa senyuman yang manis apabila bertemu dengan saudaramu. Secara umum hadis
Nabi SAW mengingatkan Abu Dhar secara khusus dan umum seluruh umat Nabi SAW. Yang pertama pesanan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan ada di antara kita yang menganggap remeh, menganggap tidak penting sesuatu yang namanya kebaikan. Takut-takut nanti ada di antara kita ni yang tak berminat nak buat kebaikan, kemudian memandang remeh, menganggap tidak ada kelas, menganggap tidak ada nilai orang yang melakukan kebaikan. Sedangkan yang namanya kebaikan itu ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak melakukan kebaikan kepada orang lain. Dan ada hadis lain yang menyebut, antara lain kata Nabi SAW, ahabun nasi ilallah ashfa'uhum linnas. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih orang yang banyak melakukan kebaikan kepada orang lain. Jadi yang namanya kebaikan ini jangan dipandang remeh, jangan dipandang sepi. Ada hadis lain yang mengatakan, buatlah kebaikan walaupun sekadar menuangkan air ke dalam bekas saudaramu. Jadi mungkin ada orang ni dia nampak kebaikan tu yang besar-besar saja, sedangkan kebaikan tu boleh senilai menuangkan air ke dalam bekas saudaramu. Jadi mungkinlah kita ada banyak sebenarnya peluang untuk melakukan kebaikan. Lebih-lebih lagi kita berada di fasa PKP disebabkan oleh COVID-19 yang melanda negara. Jadi terlalu banyak ruang-ruang kebaikan, peluang-peluang untuk melakukan ihsan di dalam kehidupan, terutamanya kepada orang-orang yang memerlukan di sepanjang tempoh ini. Jadi jangan ada seseorang pun di kalangan kita yang memandang mudah, memandang remeh sesuatu kebaikan. Tetapi kita perlu sentiasa mengingatkan diri kita yang bahawa kebaikan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat memberi manfaat kepada kehidupan kita, bukan sahaja dalam konteks duniawi, bahkan lebih besar daripada itu. Kebaikan yang kita lakukan itu nanti akan ada manfaat di hari kemudian. Itulah tak kala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyambung lagi hadis tadi, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan kamu remehkan yang namanya kebaikan, walaupun kebaikan itu sekadar engkau tersenyum ataupun berwajah manis apabila bertemu dengan saudaramu. Jadi semudah-mudah kebaikan hanyalah dengan tersenyum, kata Rasulullah, kepada saudaramu. Jadi tak payah modal. Modalnya hanya mimik wajah. Jadi buatlah kebaikan, jangan kamu remehkan yang namanya kebaikan, walaupun sekecil senyuman kamu ke wajah saudaramu ataupun senyuman yang kamu pamerkan kepada orang yang kamu temui. Itu matan hadis yang pertama. Kita lihat terjemahan hadis yang kedua. Dan di dalam suatu riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW apa? Kata Nabi, senyumanmu terhadap saudaramu itu adalah bagimu satu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyuman kamu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Sama ada yang melibatkan kaum lelaki atau yang melibatkan kaum muslimat, maka senyuman kita kepada lelaki yang lain dalam konteks kita seorang lelaki, ataupun kepada wanita-wanita yang menjadi mahram kepada kita, atau wanita-wanita yang kita kenali secara terhormat. Begitu juga dalam konteks kita seorang wanita, senyuman kepada sesama wanita, ataupun kepada lelaki menjadi mahram kepada kita, ataupun sesama lelaki dalam keadaan yang dijauhi daripada fitnah, maka yang melemparkan senyuman itu, kata Rasulullah SAW, sedekah, mendapat pahala dan nilai sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. So dua hadis yang kita bincang ini menjadi rujukan bahawa yang namanya amalan tersenyum itu ataupun senyuman merupakan suatu amalan yang sangat-sangat dianjurkan oleh syarak. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis-hadis yang lain, senyuman itu sendiri merupakan pakaian dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW kalau bertemu dengan sahabat, Nabi pasti akan melemparkan senyuman terhadap mereka. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, contoh daripada Jabir radhiyallahu taala anhu,
Dalam hadis yang sahih dia mengatakan ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu illa tabassama fi wajhi, tidaklah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan aku selepas aku memeluk agama Islam, pasti pada setiap kali pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tersenyum kepadaku. Jadi membuktikan bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menganjurkan kita untuk melemparkan senyuman, tetapi Nabi secara pribadinya suka ketika bertemu dengan sesiapa pun untuk melemparkan senyuman kepada mereka berdasarkan hadis sahih yang kita bacakan sebentar tadi. Jadi maksud saya kata tadi, bila kita tersenyum kepada orang yang kita temui, maka kita mendapat pahala sedekah satu, yang kedua mendapat pahala mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat secara umumnya bahawa senyuman itu bukanlah sesuatu yang susah untuk dilakukan. Susah untuk dilakukan. Bahkan saya pernah baca satu catatan yang mengatakan bila seseorang itu tersenyum, dia hanya memerlukan sebanyak 17 pergerakan otot pada wajahnya, berbanding tak kala seseorang itu berwajah masam, dia memerlukan 43 gerakan otot pada wajahnya. Jadi satu perbandingan yang cukup dahsyat. Bila kita tersenyum, kita hanya memerlukan gerakan 17 otot wajah, berbanding tak kala kita berwajah masam, kita mencuka ke, kita menunjukkan reaksi marah, ini memerlukan 43 gerakan otot wajah. Mana lebih susah? Yang lebih susah nak beraksi masam berbanding beraksi senyum. Senyum hanya gerakan 17 otot. Mudah kan? Selebar-lebar senyuman pun hanya 17 otot wajah yang kita gerakkan, berbanding berwajah masam. Tak percaya nanti balik training dengan Dr. Min, kita buat muka paling garang, buat muka paling bengis. Susah tau nak create muka bengis ni. 43 gerakan otot, 43 gerakan otot wajah ni. Sebab itu bila kita balik kepada hadis, ia rasionalnya hadis ini. Kenapa Nabi SAW menganjurkan kita untuk tersenyum tak kala bertemu dengan seseorang? Kerana ia merupakan semudah-mudah kebaikan yang boleh kita lakukan. Sebab kita awali dengan hadis tadi, kita awali dengan apa? La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu memandang remeh, memandang tak perlu, atau memandang enteng terhadap sesuatu kebaikan. Walaupun hanya sekadar tersenyum kepada saudaramu. Jadi nak tunjuk bahawa senyuman itu suatu kebaikan yang terlalu mudah. Bahkan dalam hadis yang lain, jika tidak silap ingatan saya, di dalam riwayat Al-Hakim, kata Nabi SAW, mafhum hadis, kita tidak akan mampu memberikan kebaikan dengan harta yang kita miliki kepada semua orang, kata Rasulullah. Maka kongsikan atau sebarkan kebaikanmu kepada seseorang dengan menceriakan mereka melalui senyumanmu. Awqamakal, hadis riwayat Al-Hakim. Kita nak buat kebaikan dengan harta, tak semua orang mampu. Itu tak ada keterbatasan. Maka kata Rasulullah, tetap berikan kebaikan kepada orang dengan menceriakan mereka melalui senyumanmu. Cukup, itu tak payah modal, hanya gerakan otot wajah. Itu sekecil-kecil kebaikan. Tetapi kadang-kadang kebaikan yang sekecil itu pun tak mau dilakukan. Sebab tu kita kalau balik ni, saya sebelum baca syarah ni, saya syarah dulu. Sebab kita bincang tentang apa? Tentang senyuman sebagai satu kebaikan, senyuman sebagai satu sunnah. Dan ia merupakan kebaikan, saya ulang balik tadi, yang mudah untuk dilakukan oleh sesiapa pun. Dan saya nak beritahu secara jelas dalam sunnah bahawa Nabi SAW itu suka tersenyum kepada sesiapa pun yang baginda temui, dan Nabi SAW dalam konteks ketawanya pun adalah senyuman. Itu Rasulullah. Dalam hadis Tirmizi, Rasulullah SAW ketawa, dan ketawa Nabi adalah senyuman. Nabi tak pernah ketawa macam kita ni. Tengok apa Maharaja Lawak sampai terbahak-bahak, tak. Kata riwayat At-Tirmizi dalam Syama'il Al-Muhammadiyah bahawa ketawa Nabi itu senyuman. Mana Nabi ketawa dan senyum tu dia sama sifat. Senyuman Nabi itu adalah ketawa. Cuma mungkin dengan menampakkan barisan gigi Rasulullah. Tapi taklah sampai mengeluarkan suara. Dia nak cerita inilah kegembiraan Rasulullah SAW. Sunnah. Kemudian bila kita tersenyum, maka senyuman itu secara sainsnya dia merangsang satu hormon di dalam diri kita yang dikenali sebagai endorfin ni.
Jadi endorfin tu terhasil secara percuma dengan senyuman. Endorfin ni satu enzim yang memberikan, yang merembeskan ketenangan ke dalam emosi. Itu endorfin. Dalam Islam ni ada beberapa kaedah untuk merangsang penghasilan endorfin. Ni dalam Islam, saya tak bicara tentang perubatan sains. Salah satu cara, ada beberapa cara saya nak kongsi. Antara cara untuk merangsang endorfin, di otak kita ada satu sel yang merangsang endorfin. So bila endorfin tu mengalir dalam badan, kita tenang. Jadi orang yang tak ada ketenangan ni, dia kekurangan endorfin. Bahkan saya baca dalam satu makalah, dia kata senyuman itu adalah botox kepada endorfin. Senyuman ni percuma. Sebab endorfin ni mungkinlah doktor beri kita ubat penenang. Dalam ubat penenang tu ada kandungan endorfin. Bila orang depres, orang dalam keadaan tertekan, dia akan diberi ubat penenang. So ubat penenang tu ada endorfin. So endorfin secara semula jadi boleh dirangsang. Tak payah ambil jauh-jauh lah. Yang pertama melalui senyuman tu satu. Percuma. Senyum banyak. Lepas tu budak-budak antara usia 4 hingga 6 tahun, mereka senyum dan ketawa dalam sehari 400 kali tau. Lepas tu kanak-kanak happy 4 tahun sampai 6 tahun, dia tersenyum, yakni juga dengan maksud ketawa 400 kali secara purata. Anak-anak kita waktu usia 4-6 tahun, dia happy je. PKP pun happy. Tekung kat rumah pun happy. Kita dah tak berapa nak happy kan. Orang dewasa secara purata ketawa dan tersenyum hanya sebanyak 25 kali sehari. So memang penghasilan endorfin kita ni kurang sangat. Orang dewasa 25 kali je. Kalau lebih daripada 25 tu, kalau dia jumpa kawan yang sangat-sangat dia sukai, mungkin beberapa kali dalam sehari, lebih sikit lah ketawanya atau senyuman. Jadi normalnya 25 kali. Jadi apa penghasilan ataupun apa aktiviti yang boleh menghasilkan endorfin secara percuma? Yang pertama senyuman. Yang kedua apa? Yang kedua as-salah, sembahyang. Ini menurut perspektif Islam. Jadi kalau orang tak tunaikan solat, dia memang kekurangan endorfin. Lepas tu solat ni penenang. Sehingga Nabi SAW bila dah dilaungkan azan, maka Nabi nak suruh Bilal laungkan iqamah. Iqamah ni memanggil untuk solat berjamaah. Apa kata Nabi SAW? Arihna ya Bilal, kata Nabi. Wahai Bilal, sekarang laungkan satu kalimah, ajak kami untuk suatu kegembiraan. Arihna, gembirakan kami wahai Bilal dengan panggilan untuk solat. Solat tu satu kegembiraan. Arihna. Nabi tak kata kepada Bilal, wahai Bilal, laungkan iqamah, tak. Nabi akan guna arihna. Gembirakan kami wahai Bilal dengan panggilan solat. Sebab solat tu adalah kegembiraan, penghasilan endorfin. Yang ketiga apa dalam kajian Islamik? Untuk menghasilkan endorfin secara percuma, yang ketiga adalah dengan melihat kepada wajah kedua ibu bapa. Kalau dalam konteks pasangan dah berumah tangga, melihat wajah pasangan. Tapi ada juga orang beritahu kat saya sebalik ni. Makin lihat makin stres. Terutama dalam tempoh PKP baru ni kan. Dah work from home, hari-hari jumpa kat rumah. Sebab kita pun tak boleh nafikan juga, sebab laporan Jabatan Kehakiman Syariah, kes-kes perceraian yang didaftarkan sejak 18 Mac sampai 18 Jun, sebagaimana dilaporkan di media, 6,569 kes perceraian. Tinggi. 3 bulan saja dah 6,000 lebih kes perceraian. Dia apa faktor? Dibuat kajian oleh Jabatan Kehakiman Syariah, faktornya adalah tekanan, stres. Kerana tak dapat dihindarkan ataupun dilarikan ataupun tak dapat dihindarkan suasana stres tadi dengan keluar daripada rumah. Itu dia. Kalau hari biasa dia menyampah tengok pasangan, dia start motor. Tu dah, dia akan pergi lah, dia akan merayap lah, nanti dia balik. Tapi dalam tempoh PKP tak boleh. Jadi akhir cerai, walaupun saya tak nampak tu angka besar berbanding dengan kebahagiaan. Kalau kita kaji dalam konteks hikmah di sebalik Covid tak? Apa hikmah besar Allah nak daripada Covid? Hari ni kita hari ke berapa dan dah PKP 170, hari 81 ya. PKP dah tempoh 175 76, saya lupa 175 76. Sejak 18 Mac kan. Jadi kita nak lihat, saya tak nampak angka tu besar dalam, walaupun ada kes perceraian yang berlaku. Tapi angka lebih besar yang mendapat manfaat daripada
PKP ni. Sebab apa yang Allah nak di sebalik PKP? Allah nak kita memanfaatkan masa berkualiti dengan keluarga. Itu saja. Sebab orang Islam di Malaysia ni, institusi kekeluargaan semakin longgar. Itu tak, kita kadang-kadang dengan kesibukan, jumpa family, ahli keluarga kita, isteri, anak-anak ni kadang beberapa kali dalam sehari. Ada setengahnya sekali sehari je. Jadi komunikasinya terganggu. Sebab tak ada pertemuan. Jadi Allah Ta'ala datangkan yang namanya COVID. Disebabkan COVID, maka berkuat kuasalah PKP. Di sepanjang tempoh PKP, apa hikmah? Allah nak kita ni ambil manfaat. Memanfaatkan masa bersama dengan keluarga. Dan kita boleh rasai kan sepanjang Ramadan yang lepas. Ramadan lepas, panjang April tau. Pertengahan April kita Ramadan. Betul tak? Kita raikan Ramadan bersama seluruh ahli keluarga. Setiap rumah ada solat tarawih berjamaah, betul? Suami nak tak nak kena jadi imam, takkan suruh isteri jadi imam. Jadi tak dapat tidak dia kena dalami ilmu-ilmu berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan agama secara umum. Tengok Allah nak datang rahmat, tak cukup kata Tuhan, takdirnya dilanjutkan sampai penghujung tahun. Biar kita benar-benar dapat hayati hikmah di sebalik COVID yang Allah datangkan. Kalau tak ada COVID, saya ingat Ramadan hilang. Sama macam bukan bulan Ramadan. Nampak nilai kekeluargaan. Jadi kita nak lihat sini. Jadi apa cara untuk merangsang endorfin dalam tubuh? Antaranya dengan apa tadi? Melihat kepada wajah kedua ibu bapa, kalau mereka masih hidup, ataupun pasangan, suami atau isteri. Tapi kalau ada orang sebaliknya, makin lihat makin hilang endorfin. Ni bukan isu endorfin tu, isu dia. Sebab dalam konteks obat-obatan pun dia ada yang serasi tak serasi tak. Ada orang makan macam-macam kan, tapi masih tak hilang penyakit. Orang lain satu dos hilang. Ini dia ada masalah lain selain daripada masalah tak terangsang endorfin tadi. Ini masalah hati yang kotor, masalah dosa yang banyak kepada Allah, sehingga tak ada jalan keluar daripada masalah yang dihadapi kerana Allah tak izinkan. Betul tak ya? Sebab tu kadang-kadang kita jangan salahkan apa yang kita hadapi dan buat perbandingan dengan orang. Jangan. Orang ni dia angkat tangan doa mustajab, kita tak mustajab. Ada halangan-halangan tertentu yang perlu terlebih dahulu kita kenali dan kita selesaikan. Itu tak ya? Macam obat. Obat ni kadang dia berkesan tapi tak boleh beri kesan sebab dalam tubuh dia banyak halangan-halangan kepada keberkesanan obat. Tak jadi. Kita makanlah obat kencing manis sekalipun, kawal gula dalam darah, tapi kita ni hari-hari cendol bubur, cendol jagung, cendol kacang merah. Malam selagi tak lelap mata pukul 12 makan dan makan. Itu dos sekuat mana pun tak jalan. Kenapa? Sebab ada halangan dalam diri. Jadi sama juga dengan endorfin tadi. Mak bapak masih hidup, seringkali ditemui pun hari-hari bertemu wajah tapi tak datang ketenangan. Ini dia ada masalah. Begitu juga dengan pasangan tadi. Jadi kita bicara yang tak ada masalah lah, senang. Ada masalah, tolak tepi. Okey, apa lagi cara nak merembeskan endorfin dalam tubuh? Kata Islam dengan melihat kepada Baitillah. Isi petik daripada kata-kata para ulama. Lepas tu kita ni tengok Kaabah dia. Dia ada satu keajaiban. Ya, tak langsung pun dah tenang, apalagi langsung, betul? Tak langsung tengok dalam foto, tengok secara pemindahan teknologi, itu pun dah dia lain, dia feel. Itu saya kata tadi, kalau tak feel juga dia ada masalah. Dia bukan Kaabah tu. Ya, saya pernah bawa pun jemaah pergi umrah, yang tak nampak Kaabah pun ada. Itu masalah dia, bukan masalah Kaabah tu tak ada. Yang kita pun jadi kalut macam dia juga. Tak ada Kaabah tak? Dia tak nampak. Betul saya bukan nak main. Tapi sebab berbagai-bagai lah hal yang dia sedang lalui. Ya, jadi memang ada fenomena. Saya pun tak pernah percaya bahawa akan berlaku kejadian macam tu. Sehinggalah saya bawa jamaah tahun 2005, 2006 waktu tu dan terbukti dia memang tak nampak. Itu masalah besar. Ya, tak nampak tu masalah. Tahun 2006 dia tak terlindung sebagaimana hari ini tahu. Hari ini Masjid Haram, kalau kita tak nampak, memanglah sebab Kaabah jauh. Kita dah berada di posisi yang jauh dengan kedudukan Kaabah. Betul, hari ini memang. Haji Reza pergi haji musim lepas. Ya, nak nampak Kaabah bukan senang. Ya, mungkin beberapa jarak, setengah-setengah hotel baru, dah bangunan Masjid Haram dengan tambahan, keluar hotel dah masuk Masjid Haram, itu belum tentu dekat dengan Kaabah. Dan ada jemaah tanya kita pun, tak nampak pun Kaabah Ustaz? Memang tak nampak, saya pun tak nampak. Pasal apa tak nampak? Tak sampai lagi. Tapi dulu
Saya ada pengalaman sebelum tahun 2000, tahun 90, waktu saya belajar pun, dulu memang senang akses. Pintu dah nampak. Ya, kita sebenarnya kat luar pun nampak Kaabah dah. Pada pintu-pintu tertentu. Ya, tapi ada jamaah saya bawa, tak nampak. Bila tak nampak tu, adalah hal dia. Jadi sama tadi kan. Jadi apa cara nak merembeskan endorfin? Dengan apa? Dengan melihat Kaabah. Apalagi secara langsung. Betul. Rasailah pengalaman tu. Ya, dia rasa lain, dia rasa ya, ada kehebatannya. Okey. Antaranya lagi apa kata syarak? Dengan melihat kepada sesuatu yang hijau. Itu normal lah. Ya, itu bukan hanya baik untuk penglihatan, tapi juga untuk penghasilan endorfin. Ya, tapi mudah-mudahan nampak lah. Ya, tapi hari ini susah saya nampak pokok durian je kan. Ya, dah habis semua ya. Ya, pokok durian. Saya tak kata pokok durian tu tak warna hijau. Maksud hijau ni semula jadilah. Lepas tu orang pergi bercuti, orang pergi melancong. Kita tengok termasuk lagi yang boleh mendatangkan endorfin, ibadah-ibadah secara umum lah. Salat malam. Ni orang kerja kat ibadah banyak, dia tenang. Okey. So balik pada senyuman tadi. Jadi senyuman ni dia bermanfaat. Dari sudut pahala, dapat pahala ikut sunnah, dapat pahala sedekah. Kemudian dalam konteks kesihatan, dia sangat-sangat membantu untuk mendatangkan ketenangan. Sebab tu benda macam ni dia kena latih. Tapi saya kata tadilah, dia bukan sesuatu yang mudah. Bagi orang yang tak diberi kemudahan itu oleh Allah Ta'ala disebabkan perkara-perkara tertentu yang dia hadapi dalam hidup. Sebab tu kita kena anjurkan diri kita, dah kena latih. InsyaAllah kan, dah kita balik terus kepada apa yang dimuatkan di dalam matan. Jadi kita baca matan. Berkata musannif hafizahullah taala, tersenyum apabila kita berjumpa sahabat adalah lambang kesucian hati terhadap sahabat. Itu salah satu tanda ketulusan. Bila jumpa orang kita senyum tu tanda kebaikan hati. Ini auranya begitu. Ya, kerana senyuman tu menghasilkan tenaga-tenaga yang positif. So bila kita temui orang dan kita senyum pada orang tu membalas senyuman, ini membuktikan ketulusan. Sebab normalnya macam itulah. Kalau tak ada ketulusan, tak ada kegembiraan di atas pertemuan, orang susah nak senyum. Ya, buat apa saya nak senyum? Saya bukan ada hal dengan dia. Saya tak kenal dia. Saya bukan suka dia. Dia susah benda macam ni. Mungkin orang kata dia boleh dilakonkan, tapi dia lain. Dia kalau senyuman yang datang dari hati, maka dia boleh dilihat akan keikhlasan tu dia terselah. Tu macam tu. Ada juga pepatah kan, senyum kambing lah, senyum apa? Menunjukkan senyuman yang tidak lahir daripada hati yang tulus. Ya, senyum menyindir. Itu biasa. Tapi ini kita tak bincang itu. Yang kita bincang ni senyum pahala sedekah, senyum sunnah yang Nabi anjurkan, senyum ikhlas. Ini senyuman yang ikhlas. Jadi bila seseorang itu tersenyum, ini membuktikan dia ataupun senyuman itu merupakan lambang kepada kesucian hati. Biasanya kata musannif, senyuman ini beriringan dengan salam yang diberikan. Jadi dia akan ada aksi-aksi lain selepas tersenyum tadi. Dia awali dengan senyum, walaupun mungkin daripada kejauhan dah senyum tu, Assalamualaikum, nampak. Dia boost, dia rangsang yang namanya kegembiraan untuk meneruskan hubungan. Itu mula dengan senyum. Dan kita pun macam tu psikologinya pun. Kalau kita bertemu seseorang, diawali pertemuan tu dengan senyuman antara kita, ni insya-Allah harapan baik. Betul tak Biasa macam tu psikologinya. Tapi kalau pertemuan awal pun dah tak nampak berapa nak senyum, dia agak susah nak meramalkan kebaikan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya ni. Macam tu. Dan saya nak cerita balik dalam konteks sunnah. Rasulullah SAW adalah orang yang suka kepada senyuman. Ya. Dan kemudian kata musannif, dengan itu keadaan akan bertambah mesra dan hati pun bertambah cinta. Diawali dengan senyuman tadi. Maka daripada senyuman tadi akan membunga-bungakan lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, akan saling bertegur sapa, saling salam, memberi dan menjawab, saling bertanya khabar. Diawali dengan senyuman. Sebab apa? Senyuman itu adalah pembuka bicara paling baik. Ya, kalau kita sebut ni dipanggil body language ataupun bahasa tanpa suara. Ni kita kan boleh kenali orang ni dengan bahasa badan. Ya, jadi senyuman ni merupakan bahasa badan yang positif. Ni ya, bahasa badan yang positif. Jadi kita kenalah berlatih. Dan saya kata tadilah kena sentiasa mengikuti sunnah, melatih diri untuk mudah tersenyum. Walaupun senyuman ini mudah sekali dilakukan, namun banyak yang tidak dapat melaksanakannya. Betul? Cakap sedang, tapi ada setengah-setengah orang ni, dia nak berikan satu senyuman pun susah. Ya, saya tak bicara tentang dah muka dia macam tu, Ustaz. Muka macam mana pun.
muka macam mana pun, bila ada sifat yang namanya senyuman, maka itu boleh dihasilkan. Kecuali tembok batu je kan, tu memang tak boleh buat apa lah. Hatta bermuka tembok sekalipun, muka je tembok, bukan tembok. Mana senyuman tu boleh dilatih, kena diajar memang anak-anak kita. Dia kena dilatih. Dan kemudian dia kata walaupun mudah tapi tak ramai yang boleh melaksanakannya, kerana senyuman itu satu lambang luaran yang mencerminkan kecintaan yang di dalam hati. Karena kalau memang tak terbit suka, tak terbit gembira dengan pertemuan, ataupun tak terbit kegembiraan disebabkan pertemuan dengan seseorang, maka senyuman tu memang susah nak dilakukan. Jadi diawali dengan kegembiraan dulu, auranya mesti positif dulu, barulah terhasil yang namanya senyuman. Sebab tu, dan saya kata tadilah, dia bertitik tolak ataupun berkait dengan banyak faktor-faktor yang lain. Jadi kalau kita nak kaji, orang kata dia tak boleh nak senyum, so banyak faktor yang menyumbang kepada masalah itu. Lepas tu kata pertama-tama ada masalah pada diri yang berkait dengan dalaman, jiwa, hati, hasad, sifat mazmumah secara umum. Bila hati kita dipenuhi dengan kebencian, maka Allah sekat yang namanya senyuman. Allah yang sekat. Sebab hati kita dipenuhi dengan kebencian. Semua orang tak baik bagi kita, semua orang musuh kita, semua orang jahat dengan kita, anggapan kita kan. Maka bila kita ada rasa sebegitu ataupun sifat mazmumah kepada orang lain, maka Allah sekat yang namanya senyuman. Senyuman tu rezeki tau. Senyuman itu suatu sedekah. Yang nama senyum benda baik. Benda baik ni Allah tak bagi pada semua orang. Insan yang terpilih saja, sebab dia ada nilai ganjaran. Sama dengan ibadah kan. Bukan semua orang nampak je rumah sebelah surau, tak pernah datang surau. Alah, surau pun nak heran, rumah saya sebelah surau lah. Saya bukan cerita lokasi rumah. Pernah ke surau? Pernah tu tak pernah lah. Tapi rumah saya sebelah surau. Saya bukan tanya rumah awak sebelah surau, pernah pergi surau. Ini sama juga macam senyuman. Kerana dia adalah ibadah, dia adalah ganjaran yang Allah beri hanya kepada hamba yang terpilih. Sama dengan senyuman. Jadi bila orang boleh senyum, menunjukkan hatinya bersih. Itu senang nak faham mudah. Bila orang payah nak tersenyum, hati dipenuhi dengan kebencian. Semua orang, lepas tu dia senyum ni tadi kan lambang, lambang ada hubungan baik. So kalau memang tak boleh senyum dengan itu, tak senyum dengan mak bapak, tak senyum dengan adik-beradik, tak boleh senyum, dia ada masalah dalam jiwa. Hatinya kotor, dipenuhi dengan sifat-sifat mazmumah. Itu maksud musannif. Dan kemudian dia kata apa lagi? Kata musannif, kalau hati memang tidak cinta kepada seseorang, maka senyuman itu tidak dapat dibuat-buat. Dia bukan boleh paksa-paksa. Kalau paksa jadi senyum kambing lah. Kalau paksa juga jadi senyum yang tak melambangkan keikhlasan lah. Mimik itu banyak lah macam-macam. Dan kita pun biasa tengok kan orang senyum, tapi senyum tu senyum sindir, senyum tu senyum berbagai. Kalau dibuat-buat, maka ia akan kelihatan tidak begitu manis. Atau dalam bahasa lain dikatakan senyum kambing. Pengarang pinjam senyum kambing. Dia senyum ni. Jadi kalau dah itulah aksi senyuman dia, jelas bahawa dia bukan senyuman yang datang daripada hati yang ikhlas. Jadi kata pengarang, senyuman manis itu pada hakikatnya bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, walaupun nampak macam simple. Nampak macam senang. Memanglah dari sudut sudut kajiannya memanglah hanya memerlukan pergerakan 17 otot wajah berbanding berwajah masam 43 gerakan otot wajah. Senanglah 17, nak gerakkan 17 lebih senang daripada nak gerakkan 43. Itu secara apa? Secara fizikalnya. Tetapi hakikat, kerana senyuman itu lahir daripada hati, nak melaksananya bukanlah sesuatu yang mudah. Cuma hari ini saya boleh pesan diri saya semua yang hadir, latih diri untuk memberikan senyuman, latih diri untuk tersenyum. Atau latih diri, Nabi sebut hadis tadi, biwajhin talik. Talik ni makna wajah manis. Wajhin talik ni cuma boleh kita terjemahkan senyuman. Mana wajhin talik ni kalau dia bukan senyuman pun wajah ceria, wajah gembira. Lebih bagi kita lah yang terlibat sebagai penjawat, apalagi yang berurusan dengan orang ramai. Betul tak? Kadang-kadang setengah-setengah kaunter perkhidmatan ni dia sampai ada emoji. Lepas kita berurusan, dia suruh kita tekan. Kesian bagi 5 lah kan, senyum paling lebar 1 sampai 5 tu emoji tu tekan. Nak dijadikan sebagai apalah. Memang sebab tu. Tapi baguslah kan, kadang setiap kaki tangan atau di kaunter perkhidmatan siap pakai apa lagi, lencana lagi kan. Senyumlah selalu. Sebenarnya dalam Islam dia tak perlu kempen macam tu. Dalam Islam tak perlu nak pakai lencana senyum. Tak payah. Sebab senyuman tu satu ibadah. Galakan paling besar datang dari Nabi SAW.
Apa lagi yang kita nak harap? Apa lagi yang kita masih ragui? Apa lagi yang masih tak yakin dengan senyuman ni? Apa lagi alasan kita tak nak senyum? Nabi dah cakap dah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Bukan setakat Nabi cakap, Nabi sunnahkan dengan perbuatan dia sendiri. Dan saya kata tadi, sekurang-kurang senyum tu mungkin dalam konteks tertentu lebih fokus, tapi umum berwajah manis. Ya, biar nampak kan hari ni kadang-kadang setengah-setengah keadaan. Tak patut cerita tentang Muslim lah. Orang Islam ni, kita punya Allah, punya Rasulullah. Tapi kita tak ambil apa yang Allah dan Rasulullah sarankan. Nampak? Dan kadang-kadang yang menjadi kesedihan kita, dia diambil oleh mereka yang bukan Islam pun. Ya, dalam pengalaman berurusan kadang-kadang di setengah-setengah negara yang kita datangi lah. Ya, kadang-kadang berurusan dengan mereka yang berada di frontliners ni. Ya, adalah sesuatu yang sangat menakutkan, sangat membimbang dan merisaukan. Sebab beberapa orang di kalangan kita pernah ke Tanah Suci Mekah. Ya, kebimbangan paling awal tak kala turun kapal terbang di lapangan terbang di sana. Itu kebimbangan awal. Risaulah macam manalah suasana di counter immigration. Siapa nak dah terbayang. Kena pula cerita kawan-kawan yang sebelum daripada kita. Dan ini terbukti betul. Walaupun sekarang alhamdulillah sudah ada penambahbaikan. Kalau dulu 30 tahun dulu, 20 tahun dulu, itu biasa. Ya, setakat pasport dicop dan dibaling, itu normal. Setakat menyambut macam penjaga gol ketika perlawanan bola, itu biasa. Ya, dan ini pengalaman. Tapi sekarang alhamdulillah mereka mula memperbaiki mutu perkhidmatan. Dulu biasa, beratur 2-3 jam biasa. 15 kaunter yang buka 3 biasa. Sambut dengan wajah masam padahal kita kepenatan 8 jam penerbangan, itu biasa. Itu normal. Memarahi dengan bahasa yang kasar, itu normal. Sekarang saya kata tadi, kadang-kadang nilai itu tak ada pada nilai yang negatif ni diambil oleh orang Islam, dan nilai positif Quran hadis ada pada non-Muslim. Saya bukan nak puji mereka tu, tapi nilai itu mereka ambil daripada kita. Kita pula kehilangan mutiara yang berharga tadi. Hikmah tu milik orang Islam, kata Nabi. Ya, saya pernah pergi ke negara tertentu, pernah ke Eropah, pernah ke Tel Aviv Airport. Saya pernah turun di Ben Gurion Airport di Tel Aviv sendiri. Sebelum turun beberapa kali saya turun tapi atas urusan kerja, beberapa kali saya turun di Ben Gurion dengan keizinan, ni kena sebut clear ni, dengan keizinan KDN. Ya, keizinan KDN immigration. Jadi turun di Ben Gurion Airport di Tel Aviv sendiri. Bagaimana ketakutan, kebimbangan kita kerana kita menyamakan kalau orang Islam macam ni pasti lebih keras daripada orang Islam. Tapi persepsi saya salah. Saya bukan nak puji dia baik, tapi itu ada pada mereka, dari sudut layanan, bahasa lembut, muka senyum. Sejahat-jahat manusia yang dilabelkan, saya bukan puji, tapi nilai orang Islam tu dia orang yang pakai dengan kemudahan. Saya tak bincang tentang keselamatan, ya, tentang pemeriksaan keselamatan, itu prosedur. Saya cerita tentang manusiawinya. Manusia itu yang menguruskan soal kita tu, mereka datang dengan profesionalisme, apa yang nak sebut tu. Ya, berbanding setengah-setengah negara umat Islam, betul. Yang paling mengecewakan, sebagaimana saya ceritakan tadi lah. Cakap lebih tak apa, tahun ni tak ada musim haji. Ini melakukan. Lepas tu kita balik ni, senyuman ni dia datang daripada hati. Lepas tu orang Islam kena ambil sunnah ini secara bersungguh-sungguh. Kalau orang Islam tak bertukar, tuan-tuan, tak ambil sunnah, bukan hanya senyum aja. Semua. Hari ni kita dah hilang semua, tahu. Orang Islam 63 tahun dalam konteks Malaysia kita sambut kemerdekaan. Saya bukan condemn apa, tapi saya rasa kita kena ambil balik milik kita yang hilang. Dan saya nak kongsi lah. Inilah saya dah kongsi banyak tempat pun. Saya suka kongsi dalam ceramah kemerdekaan, saya akan kongsi. Satu ceramah saya dengar daripada seorang pimpinan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Ni ada dalam YouTube, Mbah Moen ataupun Kiai Haji Maimun Zubir. Ya, pengasas pondok pesantren Darul Anwar di Kota Rembang. Rembang ni sudah pergi Jawa Tengah. Ya, dalam misi kita jejak Wali Sembilan. Ya. Jadi dalam satu ceramah beliau ni meninggal dunia pada musim haji tahun lepas, ya. 2 Ogos tahun 2019 meninggal di Tanah Suci Mekah. Sekali saudara Haji Reza pun ke sana, beliau meninggal tahun lepas.
Seorang ulama berusia 90 tahun. Ni pimpinan Nahdlatul Ulama. So dalam satu ceramah beliau, satu daerah namanya Kudus, ya, dalam program Maulid Rasul tahun 2013, ada direkam di YouTube. Beliau menyatakan kerisauan beliau, kesedihan beliau tak kala orang Islam, khususnya bangsa Islam Indonesia, umat Islam Indonesia yang mula meninggalkan nilai-nilai Islam. Sedangkan kita punya segalanya. Ni sekecil-kecil senyuman pun kita punya. Tapi kenapa mereka senyum, kita pula yang payah nak senyum? Ya, mereka ambil daripada mana senyuman ni? Kita punya modal ni. Dia kata, beliau dalam ceramah dia kata, wahai bangsa Indonesia, dia kata, kalau kita semua bangkit, orang Islam bangkit, pegang Islam, ya, pegang Islam akidahnya, pegang Islam syariahnya, pegang Islam akhlaknya, termasuk sekecil-kecil akhlak senyum, kita mampu merubah landscape dunia, dia kata. Seorang ulama usia 90 tahun cakap macam tu tahu. Ya, kita boleh ubah landscape dunia. Ya, dia bicara tentang Indonesia. Indonesia berapa populasi Muslim? Indonesia populasi keseluruhan nak dekat 240 juta tau. Orang Islam sahaja nak cecah 215 juta. Tak ada di negara dunia ni orang Islam yang seramai orang Islam di Indonesia. Itu disebut oleh Mbah Muin dalam ceramah tersebut. Orang Islam teramai dunia kita lah, kat lebih 200 juta. Musim haji, jemaah haji Muslim teramai dari kita lah, 220 ribu. Kita baru 19 ribu kan. Kalau dapat rezeki lebih, dapatlah kuota sikit lah. Ini bergantung hubungan baik lah. Ya? Sikit je, dia 220 ribu tau. Negara Islam kedua selepas jemaah haji Indonesia yang teramai, jumlahnya 80 ribu. Bayang gap dia. Indonesia jemaah haji 220 ribu, negara kedua terbesar umat Islam jemaah haji 80 ribu. Jauh tu, 100 ribu lebih beza. Menunjukkan bukan main-main. Dan kata beliau dalam ceramah beliau, kita ni kalau ubah diri kita, pegang Islam sungguh-sungguh, ubah landscape dunia. Sebab tak ada dalam dunia ni negara, saya kata tadi, populasi Muslim teramai Indon. Indonesia jangan risau tuan-tuan. Dia populasi, kalau 234 juta pun laporan yang perangkaan saya ingat tahun 2015-16 ha? 234 juta. Muslim aja dah 208 juta tau. Makna non-Muslim tu sikit sangat. Sekarang tu 2015, sekarang 2019 dan terkini perangkaan. Saya kata tadi 240 juta cecah. Ya, jangan main-main kan. Yang meninggal COVID ustaz itu sikit. Ya. Jadi mereka ni kalau pegang Islam, saya tajuk senyum ni kecil tau, saya nak buat lebih besar. Yang lebih besar. Takat senyum je tak berubah juga kita ni, senyum je. Ya. Tapi nakal sama, jahat sama, senyum je tak jadi. Curi kasut orang kat majlis sama, tapi sambil curi senyum tak jadi. Dia senyum tu dia apa? Komprehensif. Dia keseluruhan Islam tu kena ambil. Dan kata beliau kalau kita ambil semua wahai bangsa ini, ubah landscape. Sebab apa saya kata tadi kan, dah populasi ramai. Indonesia ni dia punya keluasan negara daripada Pulau Sabang sana sampai ke Merauke tu tuan-tuan. Dia ada 34 provinsi, 516 kabupaten. Luas tak luas Indonesia. Kita 14 negeri je. Dia berapa? 34. Indonesia ada istimewa tau. Kelurahan, kecamatan, kabupaten, baru datang provinsi. Ya? Jadi dia ada 34 provinsi, 516 kabupaten. Pak Bupati 516 orang. Ya, tak cerita Pak Lurah tu ketua kampung lah. Ya. Daripada Pulau Sabang 0.0 Indonesia, Sabang atau Aceh. Itu di bahagian baratnya. Saya dah pergi Pulau Sabang, dah bergambar pun kat titik 0 tu. Titik 0 yang kedua di sebelah timur berada di Pulau Papua, di Merauke. Indonesia ni unik. Ya, dan ceritalah tuan-tuan ya, bahasa, budaya, adat istiadat, makanan. Dah punya tu luas negara, dan kalau semua ni dia kata ambil Islam sebagai cara hidup, ubah landscape dunia, betul tak? Yang hari ni kita nak ambil yang kecil ni, senyum, belajar senyum. Ya, kemudian ambil sikit sunah-sunah Rasulullah. InsyaAllah ni orang Islam kat Malaysia boleh ubah tau. Boleh ubah landscape Indonesia, betul, saya tak nafi 200 juta ubah landscape dunia tau. Kita kalau pergi Mekah, betul tak kalau pergi Mekah, katalah ziarah Madinah, Masjid Quba, jamaah yang teramai berebut-rebut, jamaah ramai tu jamaah mana? Indonesia kan.
Dia kalau sampai memang boleh kenal sebab dia pakai uniform. Batik ni tahu ini daripada Kalimantan ni. Batiknya tahu corak batik dia. Ya, dan dia memang loyal, dia pakai betul. Kita orang Malaysia malu-malu tag nama malah pakai. Malu. Indon dia pakai betul. Selagi boleh bubuh dia bubuh, selendang bubuh dia tak kisah. Balik hotel, makan kat hotel yang ramai siapa? Dia. Tak sampai Masjid Quba jemaah ramai, sopir bas pun dia. Ya Allah. Tak ubah landscape dunia. Pergilah kedai kurma nak beli Ajwa Madinah. Yang jual mau apa-apa? Dia juga. Betul tak? Semua dia. Tawaf. Teringin nak cium Hajarul Aswad. Tapi nampak macam susah. Tiba-tiba orang tepuk belakang. Pak mau cium pak. Dia juga. Itu sedikit lah. Ya? Di rumah-rumah orang Arab Saudi, kebanyakan pembantu rumah, dia juga. Ya? Kalau kat rumah yang kaya tu, sampai 8 orang pembantu tu. Tukang masak 5, tukang kebun 2, sopir 1. Semua Indonesia. Dan kebimbangan warga Saudi hari ini, keluarga-keluarga besar, di bandar-bandar, kebimbangan paling besar mereka sekarang ini dibual dalam media sosial. Ketidakfasihan anak-anak Arab Saudi berbahasa Arab yang fasih. Ni kebimbangan besar. Kan ni fenomena Arab Saudi, anak-anak dia orang tak boleh cakap Arab betul. Tak boleh cakap Arab Fusahah. Dia banyak cakap Arab campur Indonesia. Mana tak? Sebab bibinya 5 orang tukang masak Indon. Dia suka makan ayam penyet. Tak pening ke keluarga Arab? Dia tak suka maklubah lah. Ya, dia menangis, diberi bakso baru senyap. Sekarang ni, saya bukan main-main. Ni fenomena merubah tak landscape. Ubah. Itu cerita budaya. Ya, sampai anak orang Arab tak boleh cakap Arab betul tau. Tamannya di Riyadh, di Dammam, bandar-bandar besar, tak boleh. Dia cakap Arab tu persis macam bibi dia cakap. Ya, kalau biasa pergi Mekah, tahu Arab Mekah cakap macam mana kan? Jadi bukan Arab lah. Sawah-sawah je. Sawah-sawah tu sama-sama lah. Mana ada Arab cakap sawah-sawah. Ya, jadi macam tu ni suasana. Sebab tu beliau pesan, dia kata ubah. Dan saya nak cerita dalam konteks Malaysia lah. Kalau kita populasi 19 juta, tak pasti perangkaan 19 juta, betul tak? Populasi semua 34 ya, kalau kita paling besar mendominasi kan orang Islam lah bumi, majoritinya Muslim. Islam pula dalam konteks perlembagaan, perkara ketiga perlembagaan persekutuan. Islam agama rasmi tau. Kemudian pula perkara 32 kedaulatan raja-raja menjadi penaung kepada agama Islam. Segala-gala kita punya dah. Mana tak ada halangan untuk kita praktik ajaran Islam total. Betul? Nak senyum tak ada orang marah. Ya? Nak tutup aurat tak ada orang marah. Islam agama rasmi persekutuan. Mana kalau kita balik tuan-tuan, bukan setakat senyuman ya. InsyaAllah berubah landscape Islam di Malaysia. Itu harapan. Jadi itulah yang boleh saya sentuh sikit pada hari ini berkaitan tajuk ini. Dan insyaAllah kuliah akan datang panjang umur. Kita sentuh hadis ke-21. Bab berkaitan dengan sunnah berjabat tangan. Bersalam-salaman pun daripada sunnah Rasulullah SAW. Cukup sekadar itu, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum. Tutup majlis membaca tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.